أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Sadaqallahul azim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan di luar sana? Moga tuan-tuan sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat bersama dengan keluarga yang tercinta. Alhamdulillah pada hari ini tuan-tuan bersama saya masih lagi dalam program My Quran Time, baca, faham, amal. Dan insya-Allah pada hari ini tuan-tuan kita akan mentadabbur halaman yang ke-549, halaman 549. Jadi tuan-tuan bolehlah mula untuk membuka al-Quran. Iaitu kita akan mula daripada surah Al-Mumtahanah. Surah Al-Mumtahanah, ya. Dan seperti biasa saya ditemani oleh sahabat saya pada hari ini, Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Ya, apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah. Datang apa? Alhamdulillah, macam inilah. Hari ini kita surah yang baru Al-Mumtahanah ya Ustaz. Ya, insya-Allah, masya-Allah. Menarik surah ni Ustaz. Dia ada cerita tentang apa? Orang kata peperangan sedikit lah, bagaimana sikap kita terhadap orang yang kafir. Menarik Ustaz. Mudah-mudahan insya-Allah. Jadi kita menunggu-nunggu Ustaz baca dulu nanti insya-Allah. Jadi lagu apa insya-Allah hari ini kita Ustaz? Hari ini kata ada saya kalau boleh nak ada request, boleh request ke Ustaz? Insya-Allah cuba. Kalau boleh lagu Nahwan boleh Ustaz? Alhamdulillah. Seronok kita dapat berkenalan dengan qori-qori ni. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita mulakan majlis ilmu kita dengan doa ringkas. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Dan tuan-tuan jangan lupa untuk like dan share Facebook kita agar kebaikan yang kita dapat pada hari ini dapat dikongsikan bersama dengan orang-orang yang lain. Jadi terlebih dahulu kita lihat sinopsis untuk surah, untuk halaman 549. Sinopsisnya yang pertama adalah larangan mengambil orang kafir sebagai pemimpin, dan yang kedua adalah meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang yang beriman bersamanya. Jadi sebelum kita membincangkan ayat-ayat ini dengan lebih lanjut, saya nak minta kita baca dulu Ustaz. Mungkin Ustaz boleh baca daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang ketiga. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Fadil Dr. Muhammad Arif Musa, bertadabbur kita, dan juga penonton-penonton, buat semua pencinta Al-Quran. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua ahlul Quran insya-Allah. Terima kasih pada semua. Terus semangat dengan My Quran Time, baca, faham, amal ini. Seperti biasa, tekan share. Kita sebarkan majlis ilmu kita pada pagi ini di Facebook TV Al-Hijrah untuk tengah hari ini insya-Allah. Dan muka surat 549 akan sama-sama kita baca. Saya harap semua dah bersedia. Kita akan baca daripada ayat pertama hingga ayat ketiga, sebagaimana kata Dr. tadi, lagu Nahwan. Insya-Allah kita cuba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا
تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membiarkan musuhku dan musuhmu bersahabat dengan cara kamu sampaikan kepada mereka berita-berita rahsia orang-orang mukmin, kerana hubungan baik dan kemesraan yang ada di antara kamu dengan mereka, sedangkan mereka telah kufur ingkar terhadap kebenaran Islam yang sampai kepada kamu. Mereka juga telah mengeluarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mengeluarkan kamu dari tanah suci Mekah disebabkan kamu beriman kepada Tuhan kamu. Janganlah kamu berbuat demikian jika betul kamu keluar untuk berjihad pada jalanku dan untuk mencari keridhaanku. Tidak ada faedahnya kamu mengadakan hubungan kasih mesra dengan mereka secara rahsia, sementara aku amat mengetahui apa yang kamu rahsiakan dan apa yang kamu zahirkan. Dan ingatlah, sesiapa di antara kamu yang melakukan perkara itu, maka sesungguhnya telah sesatlah dia dari jalan yang benar. Ayat ini tuan-tuan, sebenarnya dia berkait dengan satu senario, satu peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi SAW, di mana pada satu masa ada seorang sahabi jalil, seorang sahabat yang sangat mulia, iaitu Hatib ibn Abi Balta'ah. Iaitu sahabat ni namanya Hatib. Hatib ini adalah seorang sahabat Nabi SAW yang telah berhijrah bersama dengan Nabi SAW. Kemudian beliau juga telah bertempur di dalam peperangan Islam peperangan Badar. Jadi Hatib ni bukanlah seorang sahabat yang biasa, tetapi dia adalah sahabat yang sangat mulia, kerana sahabat ahli Badar ni mereka mempunyai kelebihan berbanding sahabat-sahabat lain yang tidak menyertai peperangan Badar. Tetapi ayat ini menceritakan tentang satu kesilapan.
Kerana tidak kiralah betapa tinggi kemuliaan seseorang itu, kita sebagai manusia tidak lari daripada membuat kesilapan. Apa yang berlaku? Hatib pada satu masa dia mengirimkan satu surat kepada orang musyrikin di Makkah. Di saat sebenarnya pada ketika itu suasana yang tegang antara kaum musyrikin Makkah dan kaum muslimin di Madinah, di mana berlaku beberapa sesi peperangan. Kemudian Hatib ini dia telah mengutuskan satu surat bersama dengan seorang wanita. Apa yang terkandung di dalam surat itu? Surat itu memberitahu misi Nabi SAW untuk pergi ke kota Mekah untuk mengerjakan umrah. Ya. Jadi surat itu mengandungi perancangan Nabi SAW. Dan itu sebenarnya satu perkara yang sangat besar, kan? Kerana kita bila mana kita bersama dengan satu-satu kumpulan tentera, kita tidak boleh memberitahu pihak musuh apa perancangan yang kita nak buat. Jadi tapi itulah kesilapan yang dibuat oleh Hatib, di mana dia mengirimkan surat tersebut kepada seorang perempuan untuk disampaikan kepada orang musyrikin di Makkah. Namun Allah Subhanahu wa taala memelihara Nabi dan juga orang-orang yang beriman. Allah memberitahu kepada Nabi bahawa surat itu dalam perjalanan, kan? Maka Nabi SAW memerintahkan kepada dua orang sahabat lagi yang lain untuk mengejar perempuan tersebut, ya? Dan dua sahabat itu bila mana mereka sampai di kebun Khah, disebut Raudat Khah, iaitu kebun, satu kebun itu, mereka berjumpa dengan perempuan tersebut dan mereka meminta daripada perempuan itu untuk memberikan surat itu kepada mereka. Pada asalnya perempuan itu mengelak. Dia kata, "Ma ma'i kitab." Aku tak ada surat tu, aku tak ada. Aku memang tak ada surat tu. Tetapi sahabat-sahabat Nabi SAW, ini mereka punya pendirian. Pendirian mereka adalah Nabi tidak akan bohong. Maka apa yang mereka kata kepada perempuan tersebut? Kata, "Kamu bagi kepada kami surat itu, ataupun kami boleh menelanjangkan kamu sampailah kami jumpa surat yang telah dikhabarkan oleh baginda Nabi SAW." Maka perempuan itu pun merasa takut, lalu dia pun keluarkanlah surat itu dan dia berikan kepada dua sahabat tadi. Maka dua sahabat tadi pulanglah kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW memanggil Hatib. Bila Nabi SAW memanggil Hatib, Nabi tanya, "Kenapa buat macam ni? Kan, kenapa kamu membuat perkara sebegini?" Jadi Hatib pun menerangkan kenapa dia buat. Ia adalah satu kesilapan, tidak nafi, tetapi apa yang menjustifikasikan, apa yang memaksa Hatib untuk buat perkara sedemikian. Jadi Hatib menerangkan, dia kata, "Aku ni bukanlah dari kalangan kabilah yang besar, tidak. Aku tidak ada kabilah yang boleh memelihara ahli keluarga aku di Mekah. Berbanding dengan sahabat-sahabat yang lain, mereka ada kadang-kadang pertalian kerabat, mereka ada orang kata connection, kabel yang besar daripada kabilah-kabilah yang lain yang boleh memelihara keluarga mereka di Mekah. Tetapi Hatib ni dia kata, aku tidak ada. Jadi apa yang aku harapkan daripada surat yang aku utuskan adalah untuk aku nak membina satu connection dengan orang-orang musyrikin di Makkah, supaya apa? Supaya mereka boleh memelihara ahli keluargaku. Dan ahli keluarga Hatib pada ketika itu adalah ibunya ada di Mekah dan juga adalah adik-beradiknya di Mekah. Jadi apa yang Hatib nak cuba sampai adalah dia nak perlindungan daripada orang Mekah supaya melindungi ibunya. Dan walaupun itu adalah perbuatan yang salah, tetapi Hatib mempunyai sebab alasan. Dan kita tidak mengatakan alasan itu betul, kerana macam mana keadaan pun alasan itu tidak salah. Bahkan Hatib menjelaskan bahawa dia terpaksa buat benda ini bukan kerana dia syak kepada Islam, bukan kerana dia ragu-ragu kepada Islam, tidak sama sekali, tetapi hanyalah kerana memikirkan ahli keluarganya di sebelah sana. Maka Nabi SAW menegur Hatib supaya jangan buat perkara begini. Bahkan ketika itu Umar Ibn Khattab, apa yang Umar nak buat? Umar ni seorang sahabat yang keras, ya, kita tahu Ustaz, daripada baca pembacaan kita pada sirah Nabi SAW, Umar ni adalah seorang yang keras. Dia tidak akan kita kata compromise dengan benda-benda macam ni. Tambahan pula perbuatan Hatib ini adalah khianat sebenarnya. Pengkhianatan yang sangat besar. Jadi Umar kata, "Da'ani adribu unuqah." Maksudnya, ya Rasulullah, kau biar aku pancung sahaja kepala Hatib. Tetapi apa yang Rasulullah kata, Hatib ini adalah ahli Badar. Dan orang-orang yang telah menyertai perang Badar, yang berperang bersama Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampunkan dosa mereka yang lepas dan dosa mereka yang akan datang. Jadi itu kelebihan ahli Badar tu. Jadi kerana itu, melihat kepada, bila tuan-tuan boleh tengok peristiwa itu,
Tuan-tuan boleh faham ayat ini mengikut peristiwa. Sebab itu pentingnya bila kita nak mentafsirkan Al-Quran, kita perlu merujuk juga kepada sabab nuzul. Kerana sabab nuzul itu akan membentuk konteks pemahaman kita kepada satu-satu ayat. Dan ayat ini diturunkan kerana kisah yang kita sebutkan tadi. Kerana itu bila disebutkan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jangan sesekali kamu mengambil musuhku dan musuh kamu sebagai sahabat setia, sebagai teman setia, tulquna ilaihim bil mawaddah, yang mana kamu cuba nak sampaikan kepada mereka kasih sayang. Kerana Hatib ketika mana beliau menghantar surat tersebut, beliau nak cuba menghantar, kita kata kasih sayang lah, beliau cuba untuk membina connection. Masalahnya connection yang cuba untuk dibina itu adalah bersama dengan musuh, kan, bersama dengan musuh. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haq. Dan bila Allah melarang kita untuk membuat perkara sedemikian, Allah jelaskan kenapa. Iaitu yang pertama sekali, orang-orang yang hendak diutuskan surat, orang-orang kafir yang berada di Mekah, mereka kufur dengan apa yang telah didatangkan kepada kamu daripada kebenaran. Dan bukan sekadar itu, bukan sekadar mereka kufur, mereka tidak terima, tidak, bahkan mereka memerangi kamu, mereka mengeluarkan Rasulullah sendiri, dan mereka mengeluarkan diri kamu daripada bumi Mekah. Kenapa? Hanya kerana kamu beriman kepada Allah Tuhan kamu. Maksudnya hanya kerana kamu beriman, mereka mengusir kamu daripada bumi Makkah. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili. Jangan kamu mengambil mereka sebagai teman setia jikalau kamu benar-benar telah keluar berjihad pada jalanku dan mencari keredaanku. Kerana Hatib adalah seorang ahli Badar. Ahli Badar, saya dah sebut beberapa kali. Jadi kelebihan dia adalah dia telah keluar berperang. Jadi Allah kata jikalau kamu keluar berperang itu betul-betul kerana Allah, kerana jihad pada jalan Allah dan juga untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan kamu buat perkara sedemikian. Tusirruna ilaihim bil mawaddah. Kamu memberi tahu secara rahsia kepada mereka kerana kasih sayang. Kerana Hatib menghantar surat tersebut secara senyap-senyap, kan? Jadi kamu cuba nak menyampaikan kasih sayang kamu kepada mereka dengan secara senyap-senyap, sedangkan adakah kamu tidak sedar wa ana a'lamu bima akhfaitum wa ma a'lantum. Aku lebih tahu apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nampakkan. Kamu cuba nak hantar surat tu senyap-senyap, adakah Allah tidak tahu? Allah tahu. Tapi ialah kadang-kadang orang beriman, kadang-kadang kita terlupa, tuan-tuan. Kadang-kadang kita buat satu-satu benda, kita lupa bahawa apa? Bahawa Allah melihat apa yang kita kerjakan. Wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Dan sesiapa yang melakukan perbuatan tersebut di antara kamu, maka sesungguhnya dia telah sesat daripada jalan yang lurus. Kemudian Allah sebutkan lagi, kenapa kita tidak boleh menghulurkan kasih sayang kepada musuh-musuh kita? Kerana apa? Iyafqafukum, kalaulah golongan tersebut menangkap kamu, menguasai kamu, apa yang akan mereka buat? Mereka akan menzahirkan permusuhan mereka kepada kamu. Kamu cuba nak bina connection, kamu cuba nak hulurkan, contohlah nak tunjuk kamu ni baik, nak cuba orang kata apa, mengampu. Itu ayat dia. Itu ayat saya nak cari daripada tadi, Ustaz tak jumpa Ustaz. Kalau kamu cuba nak mengampu mereka, sedangkan mereka kalau dapat kamu, apa yang akan mereka buat? Mereka akan zahirkan permusuhan mereka kepada kamu. Waya bersoto ilaikum, bahkan bukan sekadar itu sahaja, mereka akan melepaskan kepada kamu tangan-tangan mereka. Maksudnya mereka akan menggunakan tangan-tangan mereka untuk menyakitkan kamu, untuk membunuh kamu. Wa alsinatahum, dan mereka akan mencerca dan menghina kamu bisu, dengan keburukan. Wa waddu law takfurun, dan mereka ingin sekiranya kamu kafir. Jadi nampak tak keadaan ini, di mana apa nama ni, Hatib cuba untuk mendapatkan connection, cuba untuk mengampu musuh-musuh Islam. Tetapi musuh-musuh Islam itu, kalaulah mereka dapat menangkap orang Islam, mereka akan mengenakan orang Islam dengan perbuatan yang sangat-sangat sakit dan sangat-sangat hina. Jadi apa gunanya kita nak membina hubungan kalaulah mereka bersikap dengan sikap yang sedemikian? Ya? Jadi kalau balik dalam konteks kita pada zaman sekarang, kan, kita ada bumi Palestin yang dijarah, yang di orang kata apa, dirampas secara zalim oleh orang Israel, kan. Jadi kadang-kadang apa gunanya kalau orang-orang Palestin di situ cuba untuk membina hubungan dengan orang Israel, sedangkan kita dah nampak beberapa sesi perjanjian yang telah dilonggar, telah dilanggar oleh orang-orang Israel. Dan juga kalau kita ada musuh, kalau kita ambil contohlah Ustaz, zaman British dulu kita kena jajahkan Ustaz.
kan? Kita tahu sebagai tali barut betul, British. Betul. Kan? Orang British telah menjajah orang Melayu, merampas tanah orang Melayu, membunuh orang Melayu, sampai ke tahap kita ni rasa dizalimi dalam bumi sendiri. Akhirnya ada pula orang-orang Melayu yang pada ketika itu yang menjadi tali barut. Nak mengampu penjajah sebab apa? Sebab nak dapat connection, nak dapatkan harta-harta dunia. Sedangkan kita dijajah, sebab tu sekarang tengah kecoh pasal mak kilau, Ustaz. menentang penjajah kan? Memang betul. Sebab pada ketika itu tali barut itulah yang merosakkan perpaduan umat Islam pada ketika itu. Jadi itu yang Allah SWT kata, buat apa nak buat semua benda ni? Kerana apa? Yathqafukum yakunu, kalau mereka dapat kamu, mereka akan menghina kamu dan juga mereka akan menyakitkan kamu. Menarik, wawaddu lau takfuru, dan mereka ingin sekiranya kamu kafir. Sebelum kita menceritakan kerana wawaddu lau takfuru ni agak menarik, sebelum kita terjemahkan ayat ini, kita lihat terlebih dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu Thaqifah. Itu telah disebutkan dalam ayat yang kedua yang kita baca tadi. Thaqifah iaitu menemui, menguasai dan cerdik, dan ia disebutkan 6 kali di dalam Al-Quran. Thaqifah 6 kali ia disebutkan di dalam Al-Quran. Maksudnya kat sini, kalau mereka menangkap kamu, kalau mereka menguasai kamu, iyathqafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bis-su' wa waddu law takfurun. Okey. Kembali kepada ayat tadi, penghujung ayat iaitu wawaddu law takfurun, dan mereka ingin sekiranya kamu kafir. Menarik ayat ni. Bila kita baca kitab-kitab tafsir, bermaksud orang kafir mereka inginkan benda yang paling berharga pada orang Islam. Apa benda yang paling berharga ni pada orang Islam, yang ada pada orang Islam? Semestinya orang Islam, benda yang paling berharga adalah agama. Betul. Agama adalah benda yang paling berharga, kan? Sebab tu orang Islam, bagi kita, biar hilang nyawa, jangan hilang agama. Bunyi macam mak kilau tak? Ada sikit. Jadi itulah dia, tuan-tuan. Orang Islam, benda yang paling berharga pada kita adalah agama. Kita sanggup berkorban nyawa dan harta, tetapi sesekali kita tidak akan mengorbankan prinsip kita. Kita tidak akan mengorbankan agama kita. Ya, tuan-tuan. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca, faham, amal. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. Wahai Tuhan kami, kepada Engkaulah kami berserah diri, dan kepada Engkaulah kami bertaubat, serta kepada Engkaulah juga kami tempat kembali. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau menjadikan pendirian dan keyakinan kami terpesong
kerana penindasan orang-orang yang kufur itu. Dan ampunilah dosa-dosa kami kerana sesungguhnya Engkaulah sahaja yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Allahumma amin. Itulah dua hujung ayat keempat dan ayat kelima dalam muka surat 549 ini akan sama-sama kita baca dan tadabbur bersama doktor sebentar tadi. Dan inilah Rabbana yang kita boleh amalkan doa-doa daripada Al-Quran Al-Karim. Kalau sebelum ni doktor kata bukan semua Rabbana boleh kita amal, tengok juga makna terjemahannya. Ini boleh tak? Boleh. Boleh. Jadi penonton-penonton boleh ambil pensel yang mushaf, ni tanda doa ni boleh hafal kerana doa ni daripada Al-Quran Al-Karim. Sebelum kita pergi lebih jauh, jom kita mengaji sikit tajwid hari ini. Kita lihat potongan ayat yang pertama, wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa as-sabil. Sempurnakan bacaan pada kalimah faqad dhalla. Kenapa saya ambil pada faqad dhalla? Kerana di sini kita bacaan kita, riwayat kita Imam Hafs an Asim dibaca pada ayat ini membaca dengan mengizharkan pada kalimah faqad dhalla. Maksudnya kita jelaskan mati huruf dal tu bila bertemu dengan huruf dad. Bacaan kita bacaan yang dibaca dengan secara izhar. Faqad dhalla. Kenapa saya ambil kalimah ni? Kalimah ni banyak berlaku kesalahan, tergelincir bila baca. Bila sampai kalimah ni ramai yang tenggelamkan huruf dal ke dalam huruf dad. Sebab mungkinlah kerana huruf dad tu huruf yang kuat, huruf yang lebih besar daripada huruf dal, maka mudah berlaku kesilapan begitu. Dibaca dengan idgham, dibaca dengan memasukkan dal ke dalam dad. Dibunyi macam ni, faqad dhalla wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla. Ramai yang baca begitu. Kalau kita baca begitu tu bacaan secara idgham, yang mana memang ada bacaan begitu tapi bukan imam kita. Imam kita baca secara yang asal. Bacaan asal ialah bacaan secara izhar, dal tu dimatikan. Kalau imam lain seperti Imam Susi daripada Abi Amru, memang dia baca dengan secara idgham lah. Sampai situ dia baca faqad dhalla. Tetapi kalau tengok dalam mushaf kita, jelas dah huruf dal itu dah diletak lagi tanda mati ke atas. Kemudian di atas dad tidak ada sabdu. Maka kita baca secara izhar, baca secara jelaskan dal mati, dan kebetulan huruf dal ada qalqalah, pastikan bunyi qalqalah tu. Faqad dhalla. Satu-satu. Memang payah sikit sebab lepas dal tu nak ambil huruf dad. Maka kita sebut satu-satu. Faqad sambungkan. Faqad dhalla sawa as-sabil. Wallahu alam. Doktor, sila. Terima kasih Ustaz. Menarik Ustaz bawakan kalimah faqad dhalla tu, sebab memang ramai sangat yang sebenarnya tak baca dengan cara yang sepatutnya. Saya sebenarnya di universiti saya mengajar ilmu qiraat. Masya-Allah. Ya, saya mengajar ilmu qiraat. Dan antara qiraat yang kita ajar adalah qiraat Susi yang Ustaz sebutkan tadi. Cuma bila kita jelaskan pada pelajar, okey, kamu kena baca ini secara idgham. Betul. Faqad dhalla. Tidak ada mendengar athar dal, tidak mendengar kesan pada huruf dal tersebut. Bila pelajar bacakan, dia kata, Ustaz, sama je Ustaz. Dia bukan masalahnya sama, masalahnya kamu daripada awal lagi, daripada hafs tu kamu dah baca salah. Sebab tu kamu rasa sama. Kan? Kalau dibaca hafs tu dengan qalqalahnya, kamu nampaklah dia punya perbezaan tu. Tapi menarik Ustaz, itu memang kalimah yang memang kita kena jelaskan pada pelajar dengan betul-betul lah. Terima kasih Ustaz penjelasan. Jadi insya-Allah kita berbaki lagi 3 ayat yang perlu kita tafsirkan insya-Allah bersama dengan tuan-tuan. Tapi sebelum itu saya nak minta jugalah daripada ustaz kita Fadil Ustaz Tirmizi untuk membaca terlebih dahulu ayat yang keempat dan sehinggalah ayat yang kelima. Terima kasih. Baik, alhamdulillah kita baca lagi 2 ayat keempat dan kelima. Seperti mana di hujung ayat keempat ada doa Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir, dan juga ayat kelima. Jom sama-sama kita baca ayat keempat dan kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله
بالله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya ada bagi kamu teladan yang baik pada Nabi Ibrahim alaihissalam dan pengikut-pengikutnya semasa mereka berkata kepada kaumnya yang kufur ingkar, sesungguhnya kami melepaskan diri daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah selain daripada Allah. Kami ingkari segala penyembahan kamu dan dengan ini ternyatalah perasaan permusuhan dan kebencian di antara kami dengan kamu adalah selama-lamanya, sehingga kamu menyembah Allah semata-mata. Tetapi janganlah dicontohi perkataan Nabi Ibrahim kepada bapanya, di mana Ibrahim berkata, aku akan memohon kepada Tuhanku pengampunan buat dosa-dosamu, namun aku tidak berkuasa menahan azab Allah sedikit pun daripada menimpamu. Berdoalah wahai orang-orang yang beriman sebagaimana Nabi Ibrahim dan pengikut-pengikutnya berdoa ketika mereka memusuhi kaumnya yang kafir dengan berkata, wahai Tuhan kami, kepada Engkaulah sahaja kami berserah diri dan kepada Engkaulah kami bertaubat serta kepada Engkaulah juga tempat kembali. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan pendirian dan keyakinan kami terpesong kerana penindasan orang-orang kafir, dan ampunkanlah dosa-dosa kami kerana sesungguhnya Engkau sahaja yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Tadi kita ada sebutkan tentang bagaimana kisah Hatib ibn Abi Balta'ah, bagaimana beliau menghantar satu surat yang membocorkan perancangan Nabi SAW dan bagaimana perancangannya itu telah gagal. Dan Hatib juga radhiyallahu anhu akhirnya telah dibawa berjumpa dengan Nabi SAW dan Nabi SAW mendengar penjelasannya dan Nabi SAW mengampunkan ataupun Nabi SAW Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa Hatib tadi. Dan kita sebutkan juga di dalam ayat yang kedua bahawa bagaimana musuh-musuh Islam itu, bagaimana mereka kalaulah mereka dapat dengan orang Islam, maka mereka akan buat segala apa yang mereka terdaya agar orang Islam itu akan meninggalkan agama mereka. Kemudian di dalam ayat yang ketiga Allah menyebut lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum, di mana kaum kerabat kamu dan anak-anak kamu yang tidak mengikuti kamu beriman tidak sekali-kali akan mendatangkan sebarang faedah kepada kamu pada hari kiamat. Pada hari kiamat Allah akan memisahkan di antara kamu semua, dan ingatlah Allah Maha melihat segala yang kamu kerjakan. Hatib tadi dia menghantar surat tersebut untuk membina satu connection agar orang musyrikin di Makkah akan melindungi ahli keluarganya. Tetapi di sini Allah menyebut dan menegur. Ini kisah ni, teguran ini bukan hanya pada Hatib tetapi kepada kita semua. Ya, iaitu hubungan kekeluargaan yang tidak didasari dengan keimanan, maka dia tidak akan berguna di hari akhirat kelak. Maksudnya jika kita ni
ahli keluarga kita, ada di kalangan ahli keluarga kita yang bukan Muslim, yang tidak beriman, maka di hari akhirat kelak, kita punya hubungan kekeluargaan kita tidak akan berguna di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya hubungan kekeluargaan yang didasari dengan keimanan, maka ia akan membawa manfaat. Dari segi apa? Pertama sekali, kalau kita lihat, kita sebagai orang yang beriman, insya-Allah, kita doalah Ustaz, kita semua insya-Allah dari kalangan orang yang beriman. Bila mana ayah kita meninggal dunia, jikalau ayah kita itu adalah seorang yang beriman, maka kita boleh mendoakan untuk beliau. Dan doa anak yang soleh itu adalah antara amalan yang insya-Allah boleh sampai kepada orang-orang yang sudah mati dari kalangan orang yang beriman. Jadi kita boleh mendoakan, Allah ampunkanlah dosanya. Kerana itu beliau, kalau dah di akhirat kelak, tiba-tiba diletakkan di makam yang tinggi, kerana apa? Kerana doa anak yang soleh tu. Kadang-kadang ayah tu pun dia terkejut, bila mana dia sampai hari akhirat, dia dapat makam yang tinggi. Kerana apa? Kerana anaknya telah mendoakan untuk dia. Jadi hubungan kekeluargaan itu, kerana ia didasari oleh keimanan, maka doa kita boleh sampai pada dia. Begitu juga dari segi syafaat, di mana kita tahu orang yang beriman, ada beberapa golongan ini, mereka boleh memberi syafaat kepada orang-orang yang lain. Tetapi syafaat itu hanya bila mana kedua golongan itu beriman. Orang yang memberi syafaat itu beriman, dan orang yang mendapat syafaat itu juga beriman. Kerana itu ulama menjelaskan, untuk syafaat itu boleh berjalan, perlu ada dua syarat. Yang pertama, izin Allah. Allah mengizinkan syafaat itu untuk berlaku. Dan yang kedua, ridha Allah li syafi' wal masyfu'lah, di mana Allah meridai kedua golongan tersebut, yang mana orang yang memberi syafaat itu diridai, begitu juga orang yang mendapat syafaat. Tetapi kalaulah orang yang meninggal itu adalah bukan orang yang beriman, maka segala apa yang kita cuba untuk dia, kita doa dah apa benda, semua tidak akan dapat sampai. Jadi kerana itu Allah meletakkan lan tanfa'akum, yang kamu buat tu khatib, kamu buat tu untuk urusan, untuk menyelamatkan keluarga kamu semua, tetapi kalaulah keluarga dia tidak beriman, maka segala itu tidak berguna. Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamati yafsilu bainakum, di mana pada hari kiamat itu Allah akan membezakan antara orang kafir dan orang yang Islam. Wallahu bima ta'maluna basir. Kemudian sambung pula pada ayat yang keempat, qad kanat lakum uswatun hasanah. Ada bagi kamu satu contoh teladan yang baik, iaitu pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim ni telah diceritakan dengan panjang lebar di dalam surah Al-An'am. Walladzina ama'ahu idh qalu liqaumihim. Nabi Ibrahim dan juga orang-orang yang beriman bersamanya, ketika mana mereka mengatakan kepada kaum mereka yang ingkar, yang kufur ingkar, apa yang mereka katakan? Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri daripada kamu, dan kami berlepas diri daripada apa yang kamu sembah. Maksudnya kita di sini, kita memang menegaskan bahawa ada batasan, garisan antara kita dan mereka, iaitu mereka kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka mensyirikkan Allah dengan tuhan-tuhan yang lain. Maka kami berlepas diri dengan semuanya. Seorang yang beriman, kita tidak boleh ada keterkaitan dengan apa-apa amalan syirik. Tak boleh. Kita tidak boleh mensyirikkan Allah dengan apa-apa tuhan pun. Kita tidak boleh membantu orang lain untuk mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh. Wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Jangan kamu membantu dalam urusan dosa dan urusan permusuhan. Wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum. Kami ingkar terhadap kamu. Apa yang kamu buat kami tak suka. Kami tak ada terlibat apa pun. Dan kami tidak mengiktiraf benda ni. Tidak ada pengiktirafan daripada kami. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha wa abada. Maka jelaslah antara kita ni adanya permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Sehingga apa? Jadi orang disebutkan dalam ayat ini, orang beriman dan orang yang kufur, maka akanlah wujud permusuhan dan kebencian sentiasa. Sehingga apa? Hatta tu'minu billahi wahdah. Sehinggalah kamu beriman kepada Allah yang satu. Maka bila sahaja mereka beriman, maka terlerailah segala persengketaan, terlerailah segala permusuhan. Kita tidak lagi boleh nu'akhidhum, kita tidak boleh masih mengambil kira benda-benda yang dulu, kan? Maksud dia, contoh, orang ni memerangi kita, kemudian sampai ke satu masa dia masuk Islam, kan? Sampai masuk Islam kita rasa macam dia tak boleh. Berapa ramai orang yang dia dah bunuh, kita kena juga bagi hukuman. Tak boleh. Kerana apa? Kerana dia telah masuk Islam. Maksudnya dia telah bertaubat.
Kan? Sebab itu begitulah berlaku kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh Khalid bin Walid, yang mana dia membantu orang tentera kafir Quraisy ketika perang Uhud, kemudian akhirnya dia masuk Islam. Kan? Jadi adakah orang Islam datang pada dia dan mengambil kira, oh engkau ni dulu sebab engkau lah kami kalah dalam peperangan? Tak boleh. Kan? Sebab apa? Wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Memang ada permusuhan antara kita, kebencian antara kita, sehingga bila hatta tu'minu billahi wahda. Bila mana adanya keimanan, bila adanya kamu beriman kepada Allah, maka di situ terlerailah segala permusuhan. Maka ukhuwah yang terbina hanya didasari oleh keimanan. Illa qaula Ibrahim. Cuma Nabi Ibrahim AS ada satu perbuatan yang baginda buat yang kita tidak boleh ikutlah, iaitu dia katanya kepada ayahnya, la astaghfiranna lak, di mana Nabi Ibrahim memohon keampunan kepada ayah dia, untuk ayah dia. Tetapi dalam masa yang sama Nabi Ibrahim mengatakan, wa ma amliku laka minallahi min syai, tetapi aku akan memohon keampunan untuk kamu, wahai ayahku, tetapi aku tak adalah memiliki apa pun daripada Allah. Maksudnya aku tak adalah kata aku memohon Allah confirm akan terima, tak ada, kan? Dan perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang, kerana ia adalah, kalau kita lihat balik di dalam surah Yunus, ia adalah hanya satu janji daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kata, aku akan memohon keampunan untukmu wahai ayahku, tetapi bila mana jelas, falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a min, tetapi bila mana jelas bahawa Nabi Ibrahim dan ayah kepada Nabi Ibrahim, iaitu nama dia apa, wa idh qala Ibrahim li abihi Azar, iaitu Azar itu, bila mana dia telah jelas dia memusuhi Allah, maka Nabi Ibrahim pun berlepas diri daripadanya. Jadi adakah Nabi Ibrahim cuba untuk memohon keampunan? Tidak. Itu adalah satu janji yang mana Nabi Ibrahim akhirnya tak buat pun. Kerana apa? Kerana itu kita kata tadi tu, kerana batas kekufuran tu. Bila ayah dia kufur, maka tidak ada lagi benda yang kita boleh buat, syafaat yang kita boleh sampaikan kepadanya. Akhirnya diakhiri dengan doa, Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Menarik doa ni kalau kita perhatikan. Nabi Ibrahim berdoa, alaika tawakkalna, wahai Tuhan kami, ke atas kamu kami bertawakal dan kepada kamu kami bertaubat. Kenapa? Apakah kaitan doa ini dengan apa yang diceritakan dekat atas? Apa kaitan dia? Kaitannya adalah, kalau kita lihat kepada kisah Hatib ibn Abi Balta'ah, kenapa dia menghantar surat membocorkan rahsia perancangan Nabi SAW? Kerana apa? Kerana dia nak agar orang di sana, iaitu kabilah-kabilah Arab musyrikin di Makkah itu, supaya melindungi ahli keluarganya. Maksud dia apa? Maksud dia kurangnya tawakal. Itu kita nak kata tu, kurangnya tawakal Hatib ibn Abi Balta'ah kepada Allah, bahawa sebenarnya Allah yang melindungi umat Islam, kan? Allah boleh menghantar bantuan daripada arah mana pun. Sebab tu kita tidak perlulah kita nak pergi mengampu musuh-musuh Allah. Kerana apa? Kerana kepada Allah sahaja kita bertawakal. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Bila kita tawakal kita kuat, pergantungan kita kuat kepada Allah, maka kita tidak menghiraukan walaupun sekuat mana pun musuh-musuh Allah. Kemudian Allah sebut, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru rabbana waghfir lana rabbana. Yang mana, wahai Tuhan kami, janganlah kamu jadikan kami fitnah bagi orang-orang yang beriman. Fitnah macam mana tu? Para ulama tafsir menyebut ada dua jenis tafsiran, iaitu janganlah kamu menjadikan kami dikalahkan oleh orang-orang yang kafir. Maksudnya mu'adzabun. Dan ada pula satu tafsiran yang ni menarik, tafsiran ni. Janganlah kamu menjadikan kami ini penyebab bahawa orang kafir rasa mereka berada di jalan yang benar. Itu kita nak kena bincang sikit tu. Kita janganlah jadi penyebab orang kafir rasa diri dia yang benar. Masa kita berakhlak dengan akhlak muslim dan cuba menonjolkan sifat-sifat orang muslim. Waghfir lana rabbana, dan berilah keampunan bagi kami wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Mari kita lihat resolusi dan tindakan kita yang boleh kita dapat pada hari ini. Pertama sekali, tidak berpihak kepada musuh Islam dan melakukan khianat. Itu yang pertama. Yang kedua, pelihara diri dan ahli keluarga agar selamat daripada seksaan api neraka.
Dan yang ketiga, contohi teladan dan ikuti legasi Nabi Ibrahim alaihissalam dengan mempelajari sirah Islam. Jadi ini antara pengajaran yang kita boleh dapat, iaitu penting bahawa kita menetapkan pendirian kita sebagai orang Muslim. Di mana kita masalah bila kita berpihak kepada musuh Islam, kerana di situ kalaulah musuh Islam membuat perbuatan yang akan menjejaskan orang Islam, maka di situ pendirian kita akan goyang. Jadi tuan-tuan, mengakhiri majlis ini saya nak minta dulu Ustaz untuk kita berdoa supaya lebih memberkati apa yang kita telah belajar pada hari ini. Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. Wahai Tuhan kami, kepada-Mulah kami berserah ya Allah, dan kepada-Mulah kami bertaubat dan kami kembali ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Kau jadikan pendirian dan keyakinan kami terpesong kerana penindasan orang-orang yang kafir itu, dan ampunlah dosa-dosa kami kerana sesungguhnya Engkau sahajalah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Moga-moga kita semua mendapat manfaat yang banyak daripada muka surat 549 surah Al-Mumtahanah ini, dan sentiasalah kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pelihara diri kita, keluarga kita daripada azab siksaan neraka. Dan saya mengajak kepada semua sahabat-sahabat untuk turut menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran. Sama-sama kita memberi manfaat kepada ummah untuk sama-sama belajar Al-Quran Karim insya-Allah. Dan jangan lupa saksikan ulangan My Quran Time malam ini dan juga esok pagi. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi orang-orang yang mencari kebahagiaan dengan Al-Quran. My Quran Time, baca, faham, amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.